Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada video kali ini, video yang ringkas. Dalam video yang ringkas ini saya akan ceritakan apa ia support and resistance. Okey, cara penceritaan saya ini saya akan andaikan beberapa situasi lah supaya anda semua mudah faham, terutamanya yang newbie yang baru berjinak-jinak di dalam aktiviti trading ni dan perlu memahami asas serta konsep technical analysis. Okey, support and resistance ataupun orang panggil SNR. SNR ni bagi saya adalah satu rintangan dan sokongan lah. Okey, terlebih dahulu saya akan tunjuk dulu dekat kita punya teori ni, kita punya lukisan teori. Kalau anda tengok kat sini, contohnya market sedang uptrend, market sedang menuju ke atas. Sebelum satu-satu market nak menuju ke atas, dia tak boleh pergi terus naik je. Dia akan jumpa halangan dan sokongan. Halangan ni kalau kita tengok resistance lah nama dia. Kalau sokongan dipanggil support. Ini bahasa orang putih. Bahasa orang Melayu dia resistance ni perhalangan, support ni yang menyokong dia. Okey. Saya andaikan contoh dekat sini, market sekarang ni dia ada dekat bawah. Dia ada dekat bawah, dekat bawah ground floor di dalam dia bawah lagi ground floor, lower ground floor lah contohnya. Dia nak menuju ke tingkat 1. Dalam proses dia menuju tingkat 1 ni, dia naik, dia akan jumpa ceiling untuk tingkat 1. So dia tak dapat naik terus. Sebab sini ada berlaku resistance, halangan. So untuk dia meneruskan pendakian ni, untuk meneruskan dia punya uptrend ni, dia perlu turun dulu. Dia perlu turun untuk ambil lajak dekat kita punya ground floor. Dekat ground floor ni lah kita panggil support ataupun lantai. Lantai. Dekat lantai ni dia akan cuba untuk ambil lajak untuk naik atas. So dia akan naik lagi. Dia akan naik sampai dekat resistance yang pertama tadi. Jika dia berjaya tempuh, maka dia akan terus naik ke tingkat kedua. Dalam situasi ni jika dia dapat rempuh ni kita panggil breakout lah. Okey. Seterusnya sekarang ni market dah berjaya tembus pada ceiling tingkat 1 dan dia menuju ke tingkat 2. Okey, seterusnya untuk dia berteruskan menaiki atas ataupun meneruskan trend uptrend, dia perlu turun juga dulu. Kat sini dah dijumpa satu lagi resistance halangan, maksudnya tingkat 2 ni, ceiling tingkat 2 ni dia tak dapat tembus. So sini kita panggil resistance. So untuk dia nak lajak, nak naik terus ni, dia kena turun dulu. Dia kena turun, dia turun sampailah dekat ceiling tingkat 1 tadi. So tadi ceiling tingkat 1 tadi kita panggil resistance, tetapi sekarang ni resistance tu dah menjadi support. Kalau dah dalam bahasa teknikalnya, resistance become support. Maksudnya halangan dah menjadi sokongan. So dekat dekat ceiling tingkat 1 tadi, sekarang sudah menjadi lantai bagi tingkat 2. So dia daripada lantai tingkat 2, dia akan meneruskan ambil dia punya lajak untuk terus naik. Begitulah seterusnya berlaku pada lantai-lantai atau ceiling-ceiling yang seterusnya. Ini dinamakan support and resistance, di mana untuk meneruskan pendakian ataupun penurunan, dia harga akan menemui halangan serta sokongan. Halangan ni dia nak naik ataupun dia nak turun, dia akan jumpa satu halangan yang pernah berlaku sebelum ni. Yang pernah berlaku di mana price telah berada dekat situ, ada yang cuba naik tak lepas, ada yang cuba naik lepas. Kalau yang cuba naik tak lepas banyak kali tu, dia berlaku banyak resistance lah kat situ. Okey, kalau kita tengok kat sini, ini adalah contoh downtrend punya structure lah. Structure ni dilukis, orang cakap buku teks lah. Cantik, solid, dia turun naik. Tapi kalau dekat marketnya memang takkan berlaku cantik macam ni lah. So, untuk dari segi pemahaman, kita tengok dari segi downtrend untuk support resistance. Okey, untuk downtrend, harga bermula daripada atas. Dia akan turun ke bawah, cuba contohnya daripada tingkat 10, daripada tingkat 10 untuk turun tingkat 9 ni dia akan turun, dia akan jumpa lantai tingkat 9. Okey, untuk dia teruskan penurunan ni, dia perlu ambil lajak dulu. Dia perlu cecah ceiling tingkat
9 tu untuk dia terus turun ke tingkat 8. So dia akan naik ke ceiling tingkat 9. Ini kita panggil resistant. Resistant. So lepas ambil lajak ni dia pun terus turun. Pam pam tembus menembusi lantai tingkat 9 untuk menuju ke tingkat 8. So dekat sini dah berlakunya breakout yang mana tadi kita anggap dia sebagai apa resistant. Sekarang ni support ni sekarang ni support ini tadi berlakon support. Sekarang ni support become resistant. Okey. Lepas tu harga terus turun ke tingkat 8. Dekat tingkat 8 ni untuk meneruskan penurunan ke tingkat 7 dia perlu naik dulu ke lantai tingkat 9 ataupun bumbung kepada tingkat 8. Jadi dekat sinilah kita panggil support become resistant yang pada asalnya support tetapi sekarang sebab dia ambil lajak dia dah jadi become resistant. So dia teruskan penurunan lagi. Begitulah seterusnya benda ni akan berlaku di mana support resistant yang paling senang adalah kita tengok yang belakang sekali, yang paling dekat, Kalau kita tukar kepada chart line chart tu kita akan nampak hujung-hujung yang berdekatan adalah support and resistance. Sama juga berlaku kepada uptrend. Dekat tadi saya dah tunjuk uptrend daripada bawah kita akan cuba harga akan naik atas, jumpa resistance untuk meneruskan pendakian ataupun untuk meneruskan trend, dia akan buat penurunan dahulu. Penurunan dahulu ni untuk ambil lajak. Untuk resistance. Ramai yang kadang-kadang kalau sini ramai dah buy, tiba-tiba sampai kat resistance ni dia turun. Bila floating kat sini ramai dah huru-hara, dah mula sell potong cut off, sell, lepas tu tiba-tiba dia sampai dekat support dia naik lagi. Ini adalah sama juga. Sini berlakunya breakout, jumpa resistance yang kedua, dia terus turun juga ambil lajak. Dekat sinilah di mana kita akan berlaku resistance become support. Iaitu pada awalnya garisan ni adalah garisan resistance. Sekarang disebabkan oleh dia dah turun untuk ambil lajak, dia telah menjadi support. So dekat situ kita panggil resistance become support. Benda ni kalau anda pening-pening kepala tak perlu hafal. Hanya perlu fahamkan apa ni sebenarnya resistance become support. Seterusnya price akan terus membuat pendakian lah dan akan menjumpa resistance dan support yang seterusnya. Okey, ini situasi berlaku pada uptrend dan downtrend. Okey, situasi yang ketiga adalah berlaku pada sideway, di mana market sideway ni kita berlaku contohnya pada satu arah saja. Contohnya daripada ground floor ni pergi kepada first floor. Okey, daripada first floor ni dia cuba naik untuk naik ke tingkat atas, tingkat 1. Sebab apa? Asalnya untuk uptrend dia nak naik ke tingkat 2. Tetapi sampai ke ceiling tingkat 1, price tidak berjaya untuk menembus ceiling. So dia akan turun balik ke ground floor. Dekat sini pun dia tidak berjaya untuk turun lebih rendah untuk membentuk downtrend. Disebabkan oleh tidak dapat menembusi garisan support ni, price akan terus naik ke atas dan jumpa balik resistance. Lepas tu turun balik jumpa support. Turun naik balik jumpa resistance. Daripada resistance turun balik ke support dan pada support naik ke resistance. Begitulah terjadinya dalam trend sideway. Okey, ini adalah situasi secara teori lah, Lepas ni kita akan tengok dekat chart sebenar. Okey, kalau tengok dekat sini, ini saya buka chart Euro USD. Okey. Di mana Euro USD ni chart saya ni saya kosongkan dia supaya hanya nampak candlestick saja. Kalau bahasa trader dia panggil naked chart. Naked chart ni saya buat supaya anda semua boleh nampak lebih senang dia punya struktur serta support and resistance. Support and resistance juga boleh ditunjukkan melalui indikator. Tetapi bagi mereka yang dah lama, walaupun tidak ada indikator, mereka akan nampak benda-benda macam ni. Terutamanya jika tanpa sebarang indikator pun. Okey,
Paling senang jika anda baru ataupun keliru dengan struktur shadow dengan body candlestick ni, anda boleh je tukar kepada line chart. Okey, jika anda tukar kepada line chart, anda akan nampak setiap pucuk atau bawah ni, akar ni, di sini adalah merupakan support and resistance. Contohnya pada harga yang terkini ni, kalau anda buat ambil garisan horizontal ni, harga berada dekat sini sekarang. Jadi kita punya resistance yang terkini, support yang terkini adalah di hujung ni. Saya cuba besarkan sikit. Ini adalah kita punya support, maaf saya, adalah support yang terkini. Sebab di sini mungkin berlaku resistance. Sini adalah resistance. So harga sekadar nak turun, dia akan jumpa halangan ni, halangan. Sebab dia nak turun, halangan. So dekat sini adalah support dia. Mungkin lepas ni, kalau dia berjaya melepasi halangan ni, dia akan terus turun. Tetapi jika dia tak berjaya, dia akan terus naik dan akan jumpa dia punya support yang lebih rendah. Jika untuk naik atas. Sebab ini adalah support yang paling tinggi di sebelah dia. Kalau kita dalam bahasa teknikal kita panggil lower high. Untuk meneruskan penurunan ni dia mesti tidak boleh melebihi daripada lower high ni. Kalau dia cuba bila-bila dia naik atas, maksudnya dia hendak bertukar trend. Okey, dekat sini kita nampak, dekat sini adalah dia punya support dan resistance yang terkini adalah kat sini. Dekat sini yang garisan merah ni. Okey, ini pun support. Jadi kalau kita tukar kepada candlestick pun sama. Dekat garisan ni adalah kita panggil dia punya support. Support dan resistance ni sebenarnya bukan satu garisan, tetapi dia merupakan satu zone. Kalau setengah orang dia akan buat garisan dekat sini. Maksudnya dekat sini adalah zone bagi support bagi dia punya, kalau market turun macam ni, maksudnya sini adalah zone bagi support. Kalau zone ni harga melepasi support ni, kemungkinan harga akan menaiki atas. So anda tak perlulah dekat chart anda ni anda buat banyak-banyak garisan support kat sana, support kat sini. Jadi anda akan keliru. Yang paling penting, support yang sebelum tu dia mesti breakout dulu, baru dia akan pergi menuju ke support yang sebelumnya. Ataupun sama juga, jika resistance di depan ni dia akan breakout dulu resistance ni, baru dia akan menuju ke resistance yang seterusnya. Okey. Itu adalah penerangan secara ringkas apa itu support resistance. Kita tengok, kita kosongkan ni balik. Okey, kalau kita tengok atas ni, bahagian atas ni, ini adalah bagi uptrend, ini adalah di resistance yang paling tinggi. Saya lebarkan sikit. Okey, ini adalah resistance yang paling atas untuk ketika inilah. Sebab di time frame H4 ini adalah paling. So harga dah buat penurunan, harga buat turun. So dia punya sini adalah dia punya resistance, di mana di sini adalah dia punya support. Okey, sepatutnya dia ambil lajak untuk dia menaiki atas, dia perlu daripada support ni dia perlu lajak naik ke atas dan breakout dekat sini. Dekat resistance ni. Tetapi market tidak berjaya breakout. So dia dalam separuh ni dia dah jumpa satu support lain dekat sini. Resistance lain. So dekat resistance ni dia tak dapat berjaya naik, dia tak berjaya lepas. So dia buat penurunan. Dan dekat sini selain daripada buat penurunan, dia telah breakout dia punya support sebelum ni. So sebab itulah kita nampak market telah membuat penurunan. So apa yang anda buat pada garisan support and resistance adalah tak perlu banyak-banyak. So jadi buat satu yang paling tinggi ni, lepas tu yang paling bawah kalau anda tukar kepada line chart, ini paling bawah, maksudnya ini adalah kita punya
higher point yang sebelum, sini higher point yang selepas, sini higher point yang latest sekali. So daripada highest point ni kita tahu ini adalah resistant. Resistant yang terkini, dan ini resistant yang sebelum tu, ini resistant yang sebelum tu. So harga telah turun ke bawah dan dia telah melepasi support. So dia akan buat penurunan. Tapi dalam proses dia buat penurunan ni, dia akan terjadi dia akan pergi kepada support yang terbaru sebab sini dia dah jumpa resistant. Sini di point ni untuk point penurunan sini adalah resistant. So harga naik ke atas di support untuk ambil lajak, orang cakap untuk ambil lajak. Ini dah garisan tingkat baru, dia dah perlu naik atas untuk ambil lajak. So harga telah ambil lajak dan dia telah breakout kat sini. Dah breakout, dia menuju kepada resistor yang seterusnya. So dekat resistor yang seterusnya ni pun dia telah buat satu breakout dan dia buat balik, patah balik. Dekat sini kita panggil pullback lah. Pullback untuk membuat terus ambil lajak untuk terus buat apa? Penerjunan. Okey, jadi dekat sini kita fahamlah bahawa support dan resistance ni kadang-kadang sebenarnya tak perlu hafal pun, saya kadang tertukar resistance support. Kadang itu bila bercakap tu kadang tertukar juga. Cuma kita kena faham bahawa setiap kali dia nak buat turun, dia akan ambil lajak. Nak ambil lajak tu, tempat lajak tu adalah dia punya sokongan lah, support lah. Tempat dia nak teruskan itu adalah halangan. Jika dia berjaya menembus halangan, maksudnya dia akan meneruskan sama ada pendakian ataupun penurunan. Kalau bagi mereka yang tak nampak dengan candlestick ni, boleh tukar kepada kita punya line chart. Maksudnya setiap hujung-hujung ni adalah support and resistance. Jadi tadi saya terangkan secara orang kampung lah cakap supaya lebih senang, sebab tu yang saya cakap kadang-kadang istilah ni saya tidak berapa hafal sangat. Tidak berapa hafal kerana tukar support resistance bila nak mengajar lagi lah. Apa yang anda perlu tahu hanyalah bahawa setiap kali penurunan kita akan jumpa halangan. Untuk menembusi halangan, kita perlu kembali ambil lajak dan kita akan jumpa support. Jika kita telah berjaya tembusi halangan kita, kita akan terus meneruskan penurunan. Dan apabila ambil lajak balik, halangan tadi dah menjadi kita punya sokongan. Dah jadi sokongan. Jadi begitulah seterusnya berlaku untuk meneruskan penurunan atau pendakian. Jadi untuk lukis support and resistance ni pada chart ni janganlah apa sampai lukis banyak-banyak situlah. Saya setengah orang saya tengok macam-macam penuh line. Penuh resistance apa semua ni. Cukup anda buat apa yang anda faham je. Buat yang paling dekat. Yang paling dekat untuk dia sama ada dia patah balik, ambil sokongan ataupun dia ke mana arah tuju dia. Itu aja. Kalau banyak-banyak sangat apa line apa support and resistance ni anda akan keliru. Ya. Okey, yang kedua adalah saya recap balik bahawa support and resistance ni bukan satu garisan bukan satu garisan, tapi ia adalah satu zone. Setengah orang dia suka garis dekat shadow, setengah orang dia suka buat dekat kita punya open dan close candle. Semuanya betul. Tak ada yang salah. Kadang-kadang sini dijumpa open close candle. Kadang-kadang dekat sini dijumpa pada hujung kita punya shadow. Okey, saya rasa itu saja secara ringkas support and resistance. Seterusnya nanti pada video akan seterusnya saya akan ceritakan sedikit sebanyak pasal trend line dan juga market structure. So ketiga-tiga faktor ini amat penting untuk trader terutama yang baru untuk menguasai. Jika anda menguasai support and resistance, trend line serta market structure, insya-Allah anda akan tahu ke mana arah tuju market dan teknik tu dengan sendirinya akan nampak di mana anda akan nampak di mana hendak buy, hendak sell dan di mana price akan patah balik dan di mana tempat paling sesuai untuk anda meletakkan anda punya stop loss serta TP. Okey, jumpa lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.